لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masih lagi dalam kitab Iman. Panjang lagi. Masih lagi panjang dan masih lagi dalam pasal yang pertama. Hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 dan ke-10 memberi satu makna sahaja, iaitu cinta kita terhadap Allah dan juga Rasul. Apa makna cinta kita? Bagaimana cinta kita terhadap Allah dan juga Rasul? 5 hadis. Dan akibat kalau kita gagalkan bukti cinta kita terhadap Allah dan juga Rasul. Kalau tadi mana baca, jadi kali ni lupa, yang tadi terlupa. Jadi yang kali ni sesi yang kedua ni minta semua baca lah. Kau ada siapa-siapa yang boleh baca? Adik-adik yang ke-6 saya baca, lepas tu sama-sama ulang. Wa an Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara nahallahu anhu. Hadza lafzul Bukhari wal Muslim qal yang ni saya baca dulu. Hadza lafzul Bukhari wal Muslim qal inna rajulan sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimina khairan. Yang ni saya baca. Mana baca? Qal. Yang ni ikut. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Riwayat Bukhari dan juga Muslim. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-muslimu, seorang muslim yang sempurna, seorang manusia yang bergelar muslim apabila dia sudah mengucapkan 2 kalimah syahadah, muslim yang sempurna, seperti mana yang telah diterangkan tadi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dia adalah orang yang menyebabkan orang Islam yang lain selamat daripada lidah dia dan juga tangan dia. Al-muslim, seorang muslim, terjemah balik, man salimal muslimuna, yang mana dia itu dapat menyelamatkan orang Islam yang lain, min lisanihi wa yadihi, daripada tangan, daripada lidah dia, daripada lisan dia dan juga tangan dia. Maksud lisan dia ni daripada perkataan-perkataan yang tidak elok. Contohnya kita laknat, celaka dan sebagainya. Perkataan-perkataan laknat dan perkataan-perkataan yang tidak buruk, yang tidak baik. Apa sahaja bahasa-bahasa kesat terhadap orang Islam yang lain. Sebagai kita yang mengaku Islam, kita tidak boleh bersifat macam tu. Dan juga tangan, selamat daripada tangan dia, maksudnya selamat daripada kena pukul ataupun sebagainya.
dibunuh ataupun sebagainya. Itu maksud min lisanihi wa yadihi. Wal muhajir, dan orang yang berhijrah. Man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah ni sifat dia ataupun apa maksud orang yang berhijrah di sini, iaitu dia meninggalkan. Ada rasa itu maksud dia berhijrah, maksud dia tinggalkan ma nahallahu anhu ataupun ma nuhiyallahu anhu. Dia kata, iaitu dia tinggalkan apa sahaja yang Allah larang terhadap perkara tersebut. Ataupun terjemahan yang lain, itu apa sahaja yang dilarang oleh Allah terhadap perkara tersebut, dia tinggalkan. Itu maksud orang yang berhijrah berdasarkan ayat tadi, wal muhajir. Matan hadis tadi yang dibaca tadi, hadza lafzul Bukhari, yang dibaca tadi adalah lafaz daripada Bukhari. Wali Muslim, di dalam riwayat Muslim, dalam matan Muslim, dia berkata, inna rajulan. Dalam hadis tu, dalam matan tu dia kata, sesungguhnya seorang lelaki, inna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan dia, ayyul muslimina khairun, orang Islam yang manakah yang lebih baik? Yang manakah orang yang bersifat, orang yang digelar sebagai Islam yang lebih baik? Apakah beza di antara Islam dan Islam? Maksudnya pertanyaan itu untuk tahu amalan yang menyebabkan seorang Islam itu adalah seorang Islam yang lebih baik. Qal, maka Nabi jawab berdasarkan daripada riwayat Muslim, hadis pun sama juga, iaitu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Cuma tambahan daripada Muslim yang awal tadilah, inna rajulan, sesungguhnya seorang lelaki telah datang kepada Nabi dan bertanya ayyul muslim khair. Itu ialah tambahan, matanya sama sahaja, iaitu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, iaitu seorang Muslim ialah dia menyebabkan orang Muslim yang lain selamat daripada lisan dia dan juga selamat daripada tangan dia, kuasa dia. Seperti mana yang kita telah faham. 5. Di hadis yang ke-6, hadis yang ke-7, Wan Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya baca jelah. Daripada Anas radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat daripada muttafaqun alaih itu maksudnya Bukhari dan juga Muslim. Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis yang sama ataupun digabungkan menjadi satu hadis, maksud yang sama sahaja. Daripada Anas telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap orang di kalangan kamu, setiap salah seorang di kalangan kamu, la yu'min, dia tidak dikira beriman ataupun tidak sempurna iman dia, hatta akuna ahabba ilaih, sehinggalah aku menjadi ataupun aku adalah orang yang lebih dia cintai kepadanya, kepada diri dia. Dia jadikan Nabi lebih dia cintai daripada diri dia. Min walidi, daripada ayah dia, dia lebih cinta kepada Nabi lebih daripada ayah dia juga. Wa waladihi, lebih daripada anak dia juga. Wan nasi ajma'in, lebih daripada semua sekali manusia. Hadis yang ke-8,
Hadis yang ke-8. Kalau mengikut bab, hadis yang ke-7. Hadis yang ke-8 wa'an daripada Anas juga telah berkata, Rasulullah SAW telah sabda, tiga golongan, salasun, tiga golongan, man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga golongan yang mana sesiapa yang dapati pada dirinya ada, ataupun sesiapa yang dapati pada diri mereka terdapat halawatul iman, terdapat ada tanda-tanda kemanisan iman, ataupun tiga golongan yang kita boleh kenal di golongan tersebut adanya halawatul iman, kemanisan iman. Golongan yang pertama, man kana Allah wa rasuluhu, barang sesiapa yang dia menjadikan Allah dan Rasul dia tu lebih, dia jadikan lebih dia cintai selain daripada kedua-duanya. Maknanya kalau berdasarkan ayat tadi, mana dia jadikan cinta dia terhadap Allah selain daripada Allah dan Rasul, tidak ada hak lebih dia cintai. Itu maksud ahabba ilahi mimma siwahum. Kalau saya terjemah dari segi lafaz satu perkataan memang pening lah, tak faham lah. Cuma saya terjemah maksud dia terus, iaitu man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahum. Itu maksud dia, sesiapa yang dia jadikan Allah ataupun Allah dan Rasulnya dia lebih cintai daripada kedua-duanya. Maknanya dia jadikan Allah itu tidak ada bandingan yang dia lebih cinta. Itu maksud dia. Atau makna yang lebih jelas juga, dia cinta kepada Allah lebih daripada orang lain. Wa man ahabba 'abdan, dan barang sesiapa yang mencintai seorang hamba, sama ada hamba itu sudah merdeka ataupun tak, umum, seorang hamba Allah, la yuhibbuhu illa lillah, dia tidak cinta kepada hamba Allah itu, ataupun cinta dia itu kepada Allah, cinta dia kepada hamba itu hanya kerana Allah. Kita boleh juga terjemah buang la dengan illa tu, jadi kita ambil yuhibbuhu lillah. Kalau kita terjemah la ada la dengan illa, ia akan jadi tidak dia cintai kepada hamba itu melainkan kerana Allah. Kalau itu panjang. Kalau kita buang la dengan illa, maksud sama saja, iaitu dia cintai kepada hamba itu semata-mata kerana Allah. Itu golongan pertama. Golongan yang kedua. Golongan yang ketiga iaitu wa man yakrahu an ya'uda fil kufr, iaitu golongan yang dia benci kalau dia kembali kepada kekufuran. Fil kufr, an ya'uda, dia benci dia kembali fil kufr, ke dalam kekufuran, ke dalam lembah kekufuran, ba'da an anqadhahullah, selepas daripada Allah selamatkan dia daripada kekufuran tu. Benci dia tu tahap, contohnya lagu mana? Contohnya seperti kama yakrahu, seperti mana dia tu sangat benci an yulqa finnar, dia benci dia tu dilempar ke dalam neraka. Itu adalah golongan ketiga. Dia benci diri dia tu kembali kepada kekufuran, kembali kepada jalan-jalan syirik. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala telah selamatkan dia daripada kekufuran itu. Dan sifat dan contoh kebencian dia itu adalah seperti kalau dia tu bakal dilemparkan ke dalam neraka. Perbuatan seperti itu dia tu sangat benci. Maksudnya apabila dia tu contohnya mudah, berdasarkan apa yang diterjemahkan tadi lah, dia benci seperti mana dia tu dilempar ke dalam neraka. Itu maksud dia. Hadis itu muttafaqun alaih. Hadis mengenai cinta terhadap Rasul dan juga terhadap Allah juga. Hadis yang ke-9,
Wa Ibn Abbas Ibn Abdul Muttalib, daripada Al-Abbas, iaitu bapa saudara Nabi, bin Abdul Muttalib, datuk Nabi radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, zaqa ta'mal iman, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasulah. Zakat ta'mal iman, iaitu zakat ta'mal iman ni adalah jumlah ini, ayat ini adalah khabar bagi ayat yang selepas daripada ni, iaitu barang sesiapa yang, kalau terjemah dia macam ni, barang sesiapa yang redha kepada Allah sebagai Tuhan, dia redha Allah itu Tuhan dia, dia redha Allah itu pentadbir dan pengurus dia, wabil islami dina, dan dia juga redha agama Islam ataupun cara hidup dia. Islam itu adalah agama dia ataupun cara hidup dia. Wabi Muhammadin rasulah, dan dia juga redha bahawasanya Muhammad itu adalah utusan pesuruh Allah. Oleh kerana dia redha, syaratnya dia selepas dia redha, bila dia redha Allah itu adalah Tuhan dia, lepas dia redha Islam itu adalah agama dia, selepas dia redha Muhammad itu adalah rasul dia, maka dia telah pun merasai ataupun telah mengecapi kemanisan iman. Zakat ta'mal iman tu sama juga dengan hadis yang sebelum, iaitu halawatul iman. Bila dia redha, maka dia dapat kecapi kemanisan iman. Kalau dia zakat kecapi ataupun rasa. Ta'mal iman, kemanisan iman ataupun makanan iman, kalau terjemah dari segi makna asal perkataan. Kalau nak terjemah zakat ta'mal iman dahulu pun boleh juga, iaitu seseorang itu telah merasai kemanisan iman dengan syarat dia telah redha Allah itu Tuhannya, Islam itu agama, adalah cara hidup, dan Muhammad itu adalah seorang utusan sahaja. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-10, wa Nabi Hurairah qala radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi Allah. Wallazi maksudnya demi Allah. Kalau maksud terjemah asalnya, demi jiwa Muhammad di dalam genggamannya, di dalam tangannya. Jiwa Muhammad merangkumi semua tubuh badan dia, sifat dia, semua sekali, ruh dia dan sebagainya di dalam genggaman Allah Ta'ala. Maksudnya bila-bila masa sahaja Allah Ta'ala dapat mencabut nyawa Nabi, bila-bila masa sahaja Allah Ta'ala dapat mematikan Nabi. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak ada seorang pun daripada kalangan umat ini, Nabi kata, tidak ada seorang pun daripada kalangan umat ini, apabila dia mendengar berita ataupun cerita tentang aku, apabila dia mendengar apa yang disampaikan kepada mereka mengenai cerita aku, ataupun apa yang, tidak ada seorang pun yang mendengar ajaran-ajaran daripada aku, umum semua. Mana cerita pasal Nabi, sama ada Yahudi ke ataupun Nasara. Yahudiyun wala Nasraniyun, tidak juga Yahudi dan tidak juga Nasara. Yahudi dan juga tidak juga, Nasara pun tidak juga. Summa yamut, kemudian dia mati. Walam yu'min billazi ursiltu bihi, dan dia mati itu dalam keadaan dia tidak beriman dengan apa yang aku diutuskan dengannya, iaitu dengan apa yang aku diutuskan, itu agama yang aku bawa, yang aku sampaikan. Dia mati dalam keadaan tidak beriman terhadap apa yang Nabi Muhammad bawa. Illa, melainkan bila dia mati dalam keadaan seperti itu, illa kana min ashabin nar, dia mati itu tidak lain tidak bukan hanyalah dia itu tergolong di kalangan golongan penghuni neraka.
Maksud hadis ni, kalau terjemah perkataan demi perkataan, susah sikit. Maksud hadis ni adalah bila di kalangan umat Nabi Muhammad ni tidak ada seorang pun, kalau sesiapa yang mendengar ataupun mempelajari, belajar tentang Muhammad, iaitu tentang Nabi Muhammad, tak kira agama apa, kalau dia dah mengaku dia Islam ke, Yahudi ke, Nasara ke, Hindu ke, apa sahaja, bila dia dah dengar seruan tentang Muhammad, ataupun bila dah ada yang sampaikan kepada mereka tentang Muhammad dan apa yang dibawa oleh Muhammad, kemudian dia mati, dia dah disampaikan, dia dah diberitahu, tapi dia mati dan dia tidak juga beriman terhadap apa yang Nabi bawa, terhadap apa yang Nabi diutuskan. Bila dia tidak beriman ataupun dia tidak percaya, dia ni tergolong di kalangan golongan penghuni neraka. 5 hadis, iaitu hadis ke-6 sampailah hadis yang ke-10, ingin beritahu Allah dan Rasul adalah yang paling utama sekali kita kena cinta. Kalau dalam surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka Allah suruh Nabi kata, hendaklah kamu semua ikut aku, ikut apa yang aku ajar. Yuhibbukumullah, nescaya Allah akan mencintai kamu. Tu maksud huraian secara ringkas mengenai hadis yang ke-6 sampai yang ke-10. Kalau 9 dan ke-10 adalah akibat kita cinta kepada Allah dan juga Rasul. Kalau yang ke-9, hadis yang ke-9, azaka ta'mul iman man radiya billahi rabba, sampai habis bila akhiri, itu adalah akibat kita cinta, hasil daripada kita cinta kepada Allah dan juga Rasul, kita dapat kemanisan iman. Bila kita dapat kemanisan iman, setiap sahaja amalan kita akan dapat lakukan tanpa perlu kesal. Dan yang ke-10, maksudnya hadis yang ke-10 maksudnya apabila siapa sahaja bercerita ataupun apa sahaja kitab-kitab yang beritahu tentang kehadiran Nabi Muhammad. Kalau kita hadis, kalau Hindu kitab Veda, kalau Yahudi kitab Taurat, kalau Kristian kitab Injil, dia beritahu di dalam kitab-kitab tersebut tentang Nabi Muhammad ini siapa, apa yang dibawa. Jika seseorang itu tidak beriman ataupun tidak percaya dengan apa yang diberitahu, maka bila dia tidak percaya, secara tidak langsung dia itu adalah seorang yang memang jelas tidak cintakan kepada Allah dan juga Rasul. Bila dia tu diberitahu tentang ajaran Nabi Muhammad yang sebenar, bila dia tu diberitahu tentang ataupun diajar cara-cara yang diajar oleh Nabi Muhammad dengan sebenar-benarnya, tapi dia tak nak ikut, sama sahaja, dia bukan di kalangan orang yang cinta kepada Allah dan juga Rasul. Itu maksud hadis yang ke-6 dan juga sampai ke-11. Ya, ke-10. Hadis yang ke-11, hadis yang ke-11 sampai hadis yang ke-13. Hadis yang ke-11 sampai hadis yang ke-13 adalah hadis, kesimpulan awalnya adalah hadis menceritakan tentang tanggungjawab kita untuk menunaikan hak Allah, tanggungjawab kita untuk menunaikan hak agama Islam, tanggungjawab kita untuk menunaikan janji-janji kita terhadap Allah. Hadis yang ke-11, Wa Nabi Musa al-Asy'ari, daripada Abi Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satun lahum ajran, 3 golongan yang akan dapat 2 kali pahala ataupun 2 kali ganjaran.
Ada daripada Abi Musa al-Asy'ari, dia beritahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda atau telah beritahu 3 golongan lahum ajran, ada bagi mereka tu akan dapat 2 ganjaran. Golongan yang pertama, rajulun min ahlil kitab, ialah lelaki ataupun sesiapa sahaja di kalangan ahli kitab. Di kalangan ahli kitab maksudnya selain daripada agama Islam lah, Yahudi dan juga Kristian umumnya. Jadi seseorang daripada ahli kitab, siapa sahaja seseorang itu daripada ahli kitab, amana bi nabihi, dia beriman dengan nabi dia. Kalau Kristian Nabi Musa, kalau Taurat kalau Kristian Nabi Isa, kalau Taurat Nabi Musa. Dia beriman kepada nabi dia, wa amana bi Muhammad, dan dia juga beriman kepada Nabi Muhammad. Golongan yang pertama, apabila dia beriman kepada nabi dia, satu, dia sudah dapat ganjaran. Maksud golongan yang mendapat ganjaran iaitu dia beriman kepada nabi dia, 1 ganjaran, dan dia juga beriman kepada Nabi Muhammad, 2 ganjaran. Maksudnya 2, kalau zaman nabi dulu golongan musyrikin ataupun golongan Yahudi lah, contoh paling senang, golongan Yahudi, dia ada nabi daripada Bani Israel, tak daripada Nabi Yaqub sampailah yang last sekali iaitu Nabi Ismail. Maksudnya silsilah ataupun keturunan berasal daripada golongan Bani Israel. Jadi apabila Yahudi ni dia beriman ataupun dia beramal semua sekali 100% berdasarkan apa yang diajar oleh Nabi mereka, dia dapat 1 pahala. Selepas itu bila datangnya Nabi Muhammad dan dia beriman dengan Nabi Muhammad, dia ikut Nabi Muhammad, dia akan dapat 1 lagi pahala. Itu maksudnya. Golongan yang kedua, wal abdul mamluk, iaitu hamba yang dimiliki. Maksudnya seorang hamba hasil daripada kekalaparan dia jadi hamba. Al abdul mamluk iza adda haqqallah wa haqqa mawalihi, dia dapat 2 ganjaran. Bagaimana? Iaitu apabila dia menunaikan hak Allah, iaitu tanggungjawab dia terhadap Allah Ta'ala. Apabila dia Islam, hak dia terhadap Allah Ta'ala, kewajipan dia terhadap Allah Ta'ala dia tunaikan, dan juga tanggungjawab hak-hak dia terhadap Tuan dia, Maula dia. Bila dia tunaikan, sebab bila seorang hamba memang hukum dia wajib, kalau dia ada tuan, memang hukum dia wajib taat kepada tuan dia. Bila tuan dia suruh apa sahaja pun, kecuali perkara-perkara contohnya maksiat, seperti kalau dia ada hamba perempuan, dia suruh hamba perempuan dia tu berzina, dia ambil upah dalam bab zina. Jadi perkara seperti itu dilarang lah. Tapi nak beritahu, apabila seorang hamba itu taat kepada tuan dia, itu adalah perintah, itu adalah suruhan. Maka bila seorang hamba itu menunaikan hak Allah Ta'ala, 1 ganjaran, dan juga dia tunaikan hak tuan dia, dapat 1 lagi ganjaran. Warajulun, itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, iaitu seorang lelaki ataupun seseorang yang mempunyai kanat indahu amatun. Kanat indahu amatun, seseorang yang mempunyai di sisi dia tu seorang hamba perempuan. Yang mempunyai seorang hamba perempuan, yata'uha fa'adabaha fa'ahsana ta'dibaha. Kalau dalam riwayat Bukhari, yata'uha ni tak ada, tiada. Bahkan ada setengah ulama kata yata'uha ni tidak ada dalam matan hadis. Tapi tak apalah, kita terjemah sahaja, iaitu yata'uha ni seseorang yang mempunyai hamba perempuan dan dia menyetubuhi hamba perempuan tersebut. Selain daripada itu, dia fa'adabaha, dia ajar, dia mendidik hamba perempuan itu dengan sebaik-baik didikan. Wa ta'di fa'ahsana ta'diban, fa'adabaha, dia mendidik
hamba perempuan itu fa ahsana ta'dibaha, dan dia melakukan sebaik-baik didikan, wa 'allamaha, dia ajar kepada hamba perempuan tu, fa ahsana ta'limha, ajar itu dengan cara sebaik-baik, fa ahsana ta'limha, sebaik-baik pengajaran ataupun ajaran. Thumma a'taqaha, kemudian dia memerdekakan hamba perempuan tersebut, fatazawwajaha, dan selepas dia memerdekakan hamba perempuan tersebut, dia kahwini hamba perempuan. Kira selepas daripada merdeka tidak jadi hamba lah, dia kahwin perempuan tersebut. Falahu ajran, maka bagi dia tu ada 2 ganjaran. Umumnya pada lakas ini, perkara yang menyebabkan dia dapat 2 ganjaran ialah, iaitu dia ada di sisi dia seorang hamba perempuan. Ganjaran yang pertama itu fa'addabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limha thumma a'taqaha. Apabila dia ajar, dia didik dengan sebaik-baik didikan, dia ajar kepada hamba perempuan itu mengenai ilmu agama dengan sebaik-baik ajaran, kemudian dia memerdekakan. Ajaran dia tu dapat 1 pahala, 1 ganjaran, kemudian dia memerdekakan hamba perempuan tu. Selain daripada dia ajar, dia merdekakan hamba perempuan tu. Akibat dia merdekakan hamba perempuan tu, maka bolehlah 1 ganjaran yang lain. Fatazawwajaha tu adalah hasil daripada hasil daripada selepas dia didikan, ataupun syarat untuk dia merdeka hendaklah dikahwin ataupun mas kahwin bagi hamba perempuan itu adalah merdeka. Itu maksud dia. Falahu ajran. Jadi golongan 3 golongan ini mendapat 2 ganjaran umum, ataupun berdasarkan hadis ini yang ingin diberitahu bahasanya apabila kita melakukan hak Allah Ta'ala, maka apa sahaja setiap turutan amalan yang kita lakukan, maka kita akan dapat ganjaran demi ganjaran demi ganjaran. Bukan hanya terhad kepada 2 ganjaran sahaja. Isyarat kepada kita apabila kita melakukan setiap perkara yang hak terhadap Allah Ta'ala ataupun tanggungjawab kita terhadap Allah Ta'ala, maka setiap apa yang kita lakukan itu akan mendapat ganjaran demi ganjaran demi ganjaran. Hadis yang ke-12 daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ada ini sama juga maksud dia dengan hadis yang sebelum, iaitu umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehinggalah mereka bersaksi, sehinggalah mereka bersumpah, sehinggalah mereka berikrar, sehinggalah mereka berjanji bahwasanya tiada ilah melainkan Allah, iaitu kalimah syahadah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan juga rukun Islam yang lain, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, fa idza fa'alu dzalika asumu minni dima'ahum wa amwalahum. Apabila ataupun sesiapa sahaja yang sudah dikenali dia itu Islam, maka sudah tidak ada perintah perang ke atas mereka. Sebab yang last sekali apabila, ialah kalau zaman sekarang tidak ada khalifah, syarat untuk berperang kena ada ketua. Jadi kita sekarang tiada ketua. Kalau dalam bab Arab Saudi yang serang Yaman, Syiah Yaman tu, itu dalam bab lain. Yang tu dalam bab 1 untuk serang serang kaum yang memberontak dan sebagainya lah. Cuma yang nak beritahu, kalau kita dalam bab peperangan perlu ada khalifah dan sebagainya, adalah syarat-syarat dia. Tapi bila seseorang itu sudah kita iktiraf ataupun sudah nampak secara zahir dia itu adalah seorang Islam, dia ucap kalimah syahadah, dia sudah solat dan dia sudah bayar zakat, 3 perkara ini sudah cukup. Kalau memang ada pada diri dia tanda-tanda sebegitu, kita tidak boleh memerangi dia, kita tidak boleh bunuh dia. Dalam bab ni samalah juga kepada pemimpin. Tapi kalau nak cakap kepada pemimpin, panjang dalam bab lain insya-Allah. Cuma nak beritahu hak yang kita perlu laksanakan hak Allah, iaitu
Sambung ayat tadi, fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka semua telah melakukan perkara tersebut, apabila mereka telah mengucap dua kalimah syahadat, mereka mendirikan solat dan mereka menunaikan zakat, asamu minni dima'ahum, Nabi beritahu mereka semua itu tidak halal darah-darah mereka daripada aku. Maksudnya Nabi tidak boleh bunuh mereka, darah-darah mereka itu tidak halal. Wa amwalahum, dan harta-harta mereka juga